Tahu tak penyakit tiga serangkai? Sakit jantung, kencing manis, darah tinggi. Kurang tepat. Kurang tepat. Tiga serangkai merujuk kepada tiga penyakit yang ibu kepada penyakit, iaitu kencing manis, darah tinggi dan kolesterol. Oh, kolesterol. So Assalamualaikum, selamat sejahtera kepada semua followers keluarga. Okey, so untuk Medik Keluarga hari ini, kita ada satu topik yang menarik untuk kongsikan bersama anda semua. Alright, so bersama kita sekarang ni dah ada doktor dekat sebelah saya. Nanti kita perkenalkan, sebelum tu saya nak ingatkan kepada semua followers keluarga yang sedang menonton sekarang ni, ada follow ke belum social media Majalah Keluarga? Kalau belum, bolehlah pergi like, subscribe YouTube Keluarga, like Instagram, TikTok, apa lagi, Facebook, semualah. Sebab kita untuk bulan Disember ni kita ada satu kontes di mana kalau anda follow semua social media kami ada buat cabutan bertuah untuk anda menangi, untuk menangi hadiah penginapan. Nak tahu kat mana? Kenalah tengok poster yang kami ada share, okay, kat social media kami. Alright, so sebelum saya bebel lagi panjang, so saya nak perkenalkan sekarang ni bersama kita ada Dr. Rashidi. Okay, hai doktor, sihat ke? Hai, alhamdulillah sihat. Alright, so doktor boleh perkenalkan diri sikit, dari mana doktor? Saya Dr. Rashidi Saidin. Saya bertugas sebagai pakar perubatan nefrologi di Visna Specialist Hospital Shah Alam. Pernah datang Shah Alam tak? Saya memang menetap di Shah Alam, doktor. Dekat dia. Dekat. Alright, so doktor, untuk hari ni topik kita tentang buah pinggang. So buah pinggang ni selalunya orang akan macam kalau dapat tahu dia sakit buah pinggang ni agak lambat lah nak tahu, sebab kita tak tahu tanda-tandanya. Mungkin nanti doktor akan bagi tahu. Dan sebenarnya buah pinggang adalah antara organ yang terpenting juga kan doktor untuk tubuh badan kita. So boleh tak doktor ceritakan sikit lah secara ringkas tentang kepentingan buah pinggang, mana yang masih yang dah lupa kan je lah. Kita tahu pasal buah pinggang ni waktu belajar sains dulu je lah kan. Lepas tu dah lupa dah. Ada juga fungsi buah pinggang dalam sistem tubuh badan kita tu. Alright. Buah pinggang ni kita ada sepasang buah pinggang. Ada 2 biji buah pinggang. Buah pinggang ni bertugas sebagai penapis darah. Noh tahu tak, badan kita ni dipenuhi oleh saluran darah. Sebesar-besar saluran darah hingga sekecil-sekecilnya. Dan saluran darah ni dia ada darah. So, darah ni yang akan membawa bahan nutrisi, air, oksigen, darah merah, darah putih ke seluruh badan kita. Dan zat-zat makanan ni akan pergi ke tisu badan, dan daripada tisu badan tu ada bahan kumuh. So, lepas kita makan semua tu dah diambil tu, bahan kumuh tu akan masuk ke dalam darah. Di manakah bahan kumuh ini ditapis ataupun dibuang? Boleh jawab tak? Buah pinggang. Buah pinggang. So, buah pinggang lah bertindak sebagai penapis darah yang kotor ni, yang ada bahan kumuh. So, jadi penapisan tu keluar sebagai air kencing. So, seringkasnya buah pinggang kita bertindak sebagai penapis darah, dan bahan kumuh yang dalam darah kita sebenarnya daripada zat-zat lah, zat-zat makanan dan sebagainya, dan bahan kumuh tu masuk balik ke dalam darah, dan bahan kumuh ni ditapis oleh buah pinggang sebagai air kencing. Jadi sekiranya berlaku kerosakan pada buah pinggang, iaitu penapis darah kita ni, maka darah kita akan jadi kotor. So mungkin ada setengah-setengah keadaan
bila air tak boleh keluar sebab buah pinggang tu rosak penapis, salah satu fungsi dia penapisan air. Jadi badan pesakit yang buah pinggang yang rosak akan menyebabkan air bertakung, jadi badan dia jadi bengkak. Bila air banyak dia akan pergi ke paru-paru dan sesak nafas. Itu satu. Kedua, sekiranya bahan kumuh tu terlalu tinggi, dia akan menyebabkan orang tu rasa mual, loya. Badan akan berasid. Asid tidak boleh dilepaskan di dalam buah pinggang, tapi oleh buah pinggang sebab badan berasid. Orang akan rasa loya, muntah, tidak ada selera makan. So jadi badannya akan semakin kurus, tapi air membengkak. Itulah tanda seringkas fungsi buah pinggang, iaitu penapis darah dalam badan kita. Alright, so buah pinggang ni dia adalah penyakit, dia boleh jadi ke penyakit keturunan kalau ikutkan doktor? Ya, jawapannya ya. Penyakit buah pinggang ni, kerosakan buah pinggang maksudnya. Buah pinggang tu rosak disebabkan oleh penyakit. Sebelum tu doktor nak beritahu, tahu tak apakah punca utama buah pinggang rosak? Boleh saya punca tanya? Utama? Rasa-rasanya. Punca utama pemakanan. Makanan, hidup yang tak sihat. Tapi sebenarnya kalau kita pergi melawat ke pusat-pusat dialisis, pusat dialisis adalah pusat pesakit yang kerosakan buah pinggang, ataupun kalau berada di klinik saya seharian di sini, punca kerosakan utama adalah disebabkan oleh kencing manis 70%, 69%. Dan punca kedua adalah darah tinggi dalam 20%. Jadi kalau 70% campur 20%, 90% disebabkan oleh kencing manis dan darah tinggi. Penyakit yang kita biasa dengar kan, mungkin ada keluarga kita darah tinggi dan kencing manis. So kalau nak dikaitkan dengan keturunan, so kalau seseorang itu ada sejarah keluarga dia ada darah tinggi dan kencing manis, so dia pun berisiko untuk ada darah tinggi dan kencing manis, dan dia berisiko untuk mengalami penyakit kerosakan atau kegagalan fungsi buah pinggang. Dan doktor kata tadi, kalau penyakit yang agak eksotik ataupun khusus dalam bidang buah pinggang ni, kalau pernah dengar dia panggil keradangan buah pinggang, atau bahasa sainsnya glomerulonephritis, SLE, lupus nephritis. Penyakit ini hanya lebih kurang dalam 1.6% sahaja punca yang menyebabkan kerosakan buah pinggang. So jadi dalam konteks masyarakat, kalau kita kata kat Malaysia ni, majoritinya disebabkan oleh kencing manis. Alright, so jadinya siapa yang ada simptom nak tahu ada penyakit kencing manis ke ataupun penyakit jantung, kena berhati-hatilah sebab benda boleh berkait kan. Okey, so memang kena amalkanlah pemakanan ataupun gaya hidup yang sihat supaya tak adalah daripada satu penyakit pergi ke satu penyakit. Okey? Alright. Okey, so siapa yang sedang menonton ni yang nak tahu lebih lanjut tentang buah pinggang, betul lah buah pinggang. Saya dah pening kan. Okey, dah tahu pasal buah pinggang, boleh share dulu supaya ilmu ni bukan kita je. Apa? Kejut dengan pasal kencing tinggi kot. Apa dia? Macam mana? Rasa terkejut dengan kencing manis dengan darah tinggi kot tadi. Itulah pasal terkejut sebab benda tu. Sebab kita ada soalan yang relate tentang benda tu. Itu yang macam kan dia catat awal-awal dengan pagi-pagi ni. Okay, so doktor, tapi sebelum tu siapa yang tengah tengok di Facebook ataupun di YouTube, boleh share dulu video ni supaya ilmu ni bukan kita je yang dapat, tapi orang lain pun aware tentang penyakit yang kita nampak macam jaranglah berlaku penyakit buah pinggang ni, tapi sebenarnya dia memberi impact untuk diri tu sebenarnya. Dia sangat memberi impact. Okey doktor, macam doktor kata tadi, kencing manis, sakit jantung, kan untuk orang yang first time kena sakit kencing manis, diorang perlu makan ubat kan. So sebelum diorang perlu cucuk insulin apa semua kan, yang mana teruk baru cucuk insulin kan.
So bila diorang makan ubat, itulah punca kadang nak ke arah ke sakit buah pinggang. Betul? Pinggang. Sebab diorang bergantung pada ubat. Itu Betul tak? adalah betul atau mitos? So betul atau mitos benda ni? So kita kalau sebagai seorang doktor, sebagai seorang saintis, kita nak cakap ni bukan doktor nak sembang-sembang je kan. So mesti bersandar pada fakta. So tadi yang doktor bagi tu adalah fakta. So apa punca sakit kerosakan buah pinggang? Kencing manis. Punca kedua, darah tinggi. So macam mana kita nak mengelak daripada seseorang tu mengalami kegagalan buah pinggang atau kerosakan buah pinggang? Kena kawal kencing manis dan darah tinggi. Bagaimana kita nak kawal kencing manis dan darah tinggi? Kita kena jaga pemakanan, dan kita kena menggunakan ubat-ubatan tertentu untuk mengawal kencing manis dan darah tinggi. So sekiranya kita kawal kencing manis dan darah tinggi, kita tidaklah dapat kerosakan ataupun kegagalan buah pinggang. So bagaimana macam mana ubat-ubatan itu boleh merosakkan buah pinggang. So dari segi fakta dan logiknya kan. Jadi sebenarnya ubat-ubat yang khusus untuk penjagaan kencing manis dan darah tinggi lah yang menghalang daripada kerosakan organ dalam badan. Bukan setakat buah pinggang. Buah pinggang adalah salah satu sebahagian organ yang jalinan saluran darah tu. Kita ada organ jantung dan juga otak samping saraf-saraf. So kalau tak jaga kencing manis awal-awal, darah tinggi awal, bila rosak buah pinggang, orang pun akan mengalami kebanyakannya akan mengalami juga kerosakan organ lain seperti mata, ada masalah jantung dan ada berisiko dapat stroke. So, jadi ubat untuk penyakit kencing manis darah tinggi tidaklah merosakkan buah pinggang. Penyakit itu sendiri sekiranya tidak kawal dalam masa yang panjang akan merosakkan buah pinggang. Itu jawapan yang ringkas ke tak ringkas ke. Tetapi ada juga ubat-ubatan yang boleh merosakkan buah pinggang. Misalnya ubat-ubat, sebab macam tadi kita tahu ubat tu berfungsi untuk merawat penyakit, kan? Jadi kalau ubat-ubatan lain tu, misal kata kalau saya nak tambah jugalah kan, satu part ni iaitu macam pengambilan makanan kesihatan ke, macam tu boleh ke penyebabkan sebab nak cantik ni pasal kan. So adakah punca juga kepada sakit buah pinggang? Jadi ubat, soalan khusus doktor nak jawab dulu. Apakah contoh-contoh ubat yang boleh merosakkan buah pinggang? Pertama, ubat pain killers. Ubat. Contohnya kalau ubat yang untuk melegakan sakit, dia memang membantulah. Contohnya sekiranya seseorang tu ada aksiden, ada kecederaan kemalangan, patah kaki ke sendi sakit. So dia kena, untuk nak merawat kesakitan tu, dia kena makan ubatan sakit untuk meredakan kesakitan. Tapi sekiranya dia mengambil dalam jangka masa yang lama, ubat ni boleh merosakkan buah pinggang. Ubat seperti Ponstan, kalau pernah dengar, Celebrex, Brufen, ada kalau dalam kalau kampung-kampung di kawasan yang luar bandar, dia orang kata ubat hilang angin daripada badan, bila makan lega. Ubat-ubat ni kadang-kadang dicampur dengan unsur-unsur ubat yang macam ni, dia panggil NSAIDs dalam bahasa perubatan, atau COX-2 inhibitor. Ubat kalau yang biasa kita dengar itulah Ponstan, Celebrex, Akoxia. Ubat-ubat ni boleh merosakkan buah pinggang sekiranya diambil dalam kerap, dan sepatutnya sakit tu perlu dirawat terlebih dahulu. Perawatan dia apa? Mungkin kalau misalnya ada disebabkan oleh tulang saraf tersepit, ada back pain, slip disc. Slip disc tu perlu dirawat, bukan hanya dengan makan ubatan sakit. Sekiranya ada gout tu perlu dirawat untuk pencegahan dengan kawalan pemakanan dan ubat-ubat untuk mencegah gout, bukan dengan makan ubatan sakit. Sebab kalau makan ubatan sakit dia hilang, tapi kita akan dapat kesan sampingan daripada ubatan sakit jangka masa panjang. So jawapan khusus untuk apakah ubat yang boleh merosakkan buah pinggang. Seterusnya, apakah kesan makanan kesihatan
nama pun sihat. So kalau ambil ubat makanan kesihatan, mestilah kita bertambah sihat. Ya ke? Betul. Perlu ke ambil makanan kesihatan? Saya rasa kalau doktor cakap ni mesti ramai yang mungkin tak bersetuju ataupun rasa tak puas hati. Kita tahu kenapa nanti. Okey, pada pendapat doktor dan saya rasa ramai di kalangan pengamal perubatan, pakar-pakar yang bertauliah akan secara konsepnya kita mengambil makanan tambahan ataupun suplemen apabila kita kekurangan sesuatu. Contohnya kita kekurangan zat besi, iron, disebabkan oleh orang perempuan dia datang haid yang banyak. Jadi dia kurang zat besi. Jadi dia kena ambil suplemen zat besi iron suplemen. Sekiranya orang wanita dalam pregnant memerlukan folic acid untuk membentukkan janin dan saraf janin yang baik. So dia kena ambil suplemen folic acid. Sekiranya dalam konsepnya sekiranya kita ada deficiency, kekurangan, kita kena ambil suplemen. Rasa-rasanya masyarakat kita kurang ke zat makanan. Maksudnya kita kebanyakan kita adalah makan makanan kan. Dan selalunya kita jadi konsep pengambilan makanan kesihatan bila kita dah sihat tu kita ada question dekat situ lah, perlu atau tidak. Okey, dan kita tidak tahu apakah kandungan bahan aktif yang ada di dalam makanan-makanan yang dikatakan makanan tambahan. So bagi saya pertamanya kita tidak ada shortcut untuk menjadi sihat. Kita kena ada pengetahuan berkenaan dengan makanan. Kita ada piramid makanan tu. So bagaimana portion karbohidrat untuk tenaga, portion protein untuk pembesaran otot kita, sayur-sayuran sebagai fiber, serat untuk vitamin, kandungan lemak. Tak susah pun kalau kita Google pun dah dapat gambar piramid makanan tu. Kalau kita amalkan porsi makanan itu, saya rasa adalah lebih baik daripada kita shortcut ambil makanan yang kita rasa bila makan tu kita jadi sihat. Betul. Tak awas sebab kadang-kadang kandungannya kita tidak tahu. Terutama sekali makanan-makanan yang dalam bentuk rebusan. Hati-hati. Apa-apa pun dia kena ada sukatan dia. Contohnya kalau kita ambil Panadol 2 biji, demam kita akan kebal. Cuba kita ambil 20 biji, kita akan rebah. So sama kalau saya ubat-ubat yang kita ambil, kita ada sukatan kandungannya. Jadi kita ambil contohnya bahan rebus, daun, setengah-setengah daun kita boleh buat ulam. Tapi kalau kita ambil, kita rebus, macam ketum tu yang minum, akan mendatangkan kesan sampingan yang kita pun tak tahu macam mana lah. Dalam konteks buah pinggang ni, biasanya sakit-sakit akan rasa macam apabila diberitahu ada masalah buah pinggang. Maksudnya awal-awal ada kencing manis darah tinggi, tapi tidak ada simptom. Kencing manis ni kalau awal dia tak ada simptom, tidak ada gejala. Tekanan darah tinggi pun tidak ada gejala. Jadi tak nak tahu ada darah tinggi, jangan pergi cek. Sebab bila pergi cek nanti tekanan darah tinggi. Betul. Tapi sebab dia tidak ada tanda. So kalau kita risau, kita kena, sepatutnya kita cek lah. Maksud saya, kita kena cek sebab dia tidak ada tanda. So by the time kita ada tanda, bila mana kita ada tanda sesuatu, kaki bengkak, sesak nafas, rupa-rupanya buah pinggang dah rosak. Rupa-rupanya kencing manis dah lama dah. Rupa-rupanya darah tinggi dah lama dah. Bila buah pinggang rosak, doktor kata rosak, doktor akan bagi ubat untuk meredakan darah tinggi dan kencing manis. Pada masa ini juga kita akan tertekan, kita rasa kita nak cari jalan supaya buah pinggang itu baik. Dan kita dalam keadaan yang desperate macam ni, kita akan mencari ubat-ubatan tertentu yang boleh membaiki, boleh nak pulihkan balik buah pinggang. Dalam masa ini yang saya dalam praktis saya lah, dalam seharian saya ni, saya menghadapi dengan sakit-sakit situasi yang begini. Bila dia orang cuba mencari sesuatu untuk memperbaiki, malahan benda tu yang mendatangkan mudarat. Okey doktor, macam tadi doktor cakap, kita back balik ke tadi sekejap yang doktor kata tentang ubat
tahan sakit kan, painkiller kan. Yeah. Alright, so macam suggestion doktor lah, dalam masa sebulan tu berapa biji yang perlu kita ambil ataupun tak boleh lebih daripada berapa biji, macam tu lah. Doktor boleh sebut 2 biji, 3 biji kan. Tapi yang pentingnya adalah kenapa perlu kita ambil? Faham? Yes. Saya bertanya doktor, doktor boleh jawab. Doktor kata, okey, awak jangan makan lebih daripada 4 biji. Boleh doktor cakap macam tu. Yang lebih penting, yang lebih relevan ataupun dalam konteks yang doktor tengok pesakit lah. Doktor kena, kalau sebagai seorang perawat ni, doktor kena tahu kenapa dia kena ambil ubatan sakit. Contohnya biasa penyakit yang menyebabkan seseorang itu terpaksa ambil ubatan sakit yang secara relevan yang biasa kita tengok kalau orang perempuan segugut, menorrhea. So dia tak boleh lah kita setiap kali period atau sakit perut. Jadi makan ubatan sakit. Yang ni dia setiap kali period makan ubatan sakit. Satu. Penyakit migraine. Sakit yang paksa tutup lampu, tutup kepala, semua sekut kepala dan makan ubatan sakit pada tidur. Migraine. Segugut. Orang yang dapat gout, sakit gout, kerap kali dapat gout. Kata saya dah tak makan sotong, tak makan sardin, dapat gout juga. Terpaksa makan ubatan sakit. Sakit tulang belakang, sakit belakang. So ni penyakit kronik. So doktor nak kata berapa biji? Boleh makan 3 biji, 4 biji. Tapi ini bukan approach dia. Approach dia adalah kita kena rawat penyakit tu. So segugut, kita jumpa pakar sakit puan. Dia adalah disebabkan endometriosis, penyakit dinding rahim tu berada di luar daripada rahim. Jadi dia kena dapat ubat tertentu bagi supaya benda ni tidak berlaku ataupun kurang berlaku. Migraine, dia kena jumpa pakar saraf, pakar perubatan yang boleh bagi ubat mencegah migraine. Gout, kerap makan, walaupun saya dah tak makan sotong, tak makan itu, dapat gout juga, itu penyakit keturunan. Kita kena ambil ubat untuk menurunkan urin bagi mencegah. Ada orang sakit belakang, tulang sakit belakang, dah saraf tu dia menyepit menyepit kepada saraf, dia makan ubatan sakit, dia hilang. Benda tu ada di situ. Dia kena jumpa pakar tulang belakang yang akan buat sesuatu, rujuk kepada fisioterapis untuk strengthening exercise. Mungkin kalau yang keadaan yang menyepit kepada saraf, terpaksa menjalani pembedahan untuk mengelak daripada kita terpaksa makan ubatan sakit. Sekiranya anda terpaksa ambil ubatan sakit secara kerap, kita kena tanya soalan kita, tak kita ambil ubat tu? Adakah cara untuk mengelak daripada kita tidak ambil terus ubat tu? Alright, macam orang yang ada kegagalan buah pinggang kan, dan dia macam mana nak cakap, untuk kan kalau kita tahu orang yang ada kegagalan buah pinggang ni tak boleh minum air banyak kan, tidak dia akan bengkak kaki kan, macam sebab ada air kan. So sebelum dia detect dia ada buah pinggang, sakit buah pinggang, benda-benda tu ada simptom tu boleh berlaku ke kat dia? Dia boleh nampak sendiri tak simptom? Soalannya, bagaimanakah kita nak tahu kita ada sakit buah pinggang? Betul. Saya dah beritahu tadi, buah pinggang berfungsi sebagai penapis darah. Jadi setiap rosak, darah tidak akan tertapis. Di samping bahan-bahan asid di dalam darah, air pun adalah salah satu benda yang ditapis oleh buah pinggang. Dan bila tak tertapis, dia akan air berkumpul. Tapi bila kita dah dapat simptom tu, kaki yang bengkak, sesak nafas, rasa loya dan mual, itu dah peringkat yang agak lewat. So bagaimana kita nak kesan awal? Tengok doktor pun tak tahu. Tengok muka sama je. Kan? Kalau tengok muka je. Macam mana kita nak tahu? Macam mana kita nak tahu orang tu ada kencing manis? Kalau nak tunggu ada simptom yang kata kencing kerap, badan semakin kurus, itu pun dah lewat. Kena nak tengok luka tak baik, itu dah akibat daripada kesan jangkitan daripada kencing manis yang lama. So, persoalan ni macam mana kita nak tahu? Mana kita nak tahu kita darah kita tu kotor? Mana kita nak tahu kita ada gula? Doktor sebenarnya kalau peringkat awal saya tengok muka pun doktor tak tahu. Macam mana saya nak tahu? Jawapan dia adalah pemeriksaan darah.
So bila kita buat pemeriksaan darah, pemeriksaan air kencing, barulah kita tahu sebenarnya kita ada masalah tu. Okay. Untuk tidak menjadikan confuse, itu doktor beritahu pertamanya dia ada cara dia untuk kita nak tahu. So soalan dia, macam ni doktor, saya takut dengar macam ni saya nak check. Okay. Bertenang, pertamanya kita tengok adakah kita ni berisiko untuk menghadapi penyakit ni. So kita tak cakap benda lain lah, doktor nak cakap yang 90% ni je, kencing manis dan darah tinggi. Ada tak kita ni berisiko untuk yang tu? So kita kena tahu apakah risikonya. Pertama, sekiranya faktor keturunan. Ini tadi soalan awal kan, adakah ni berkaitan keturunan? Ya. So kalau mak ayah kita ada darah tinggi dan kencing manis, kita berisiko untuk dapat kencing manis dan darah tinggi. Jadi pertama kita kena tahu adakah kita berisiko. Kedua, kita punya lifestyle lah. Kalau kita kerja duduk aja tak berjalan-jalan, so kita pun berisiko juga. Dan bila dan ada keturunan tu mak ayah kita, adik-beradik kita, kalau abang, kakak ada kencing manis, kita kena awas. So macam mana kita nak awas? Buat pemeriksaan. So kalau misalnya mak ayah ada, kalau dah sampai umur 40 tahun tu wajib untuk cek sama ada tak kencing manis, ada tak darah tinggi. So kalau adik-beradik kita daripada umur 40 tahun dah ada, lebih awal lagi kita kena tahu. Mungkin dalam umur 20-an lagi dah, kita kena buat medical check up untuk pastikan kita tidak ada kencing manis atau darah tinggi. Dan sekiranya anda mempunyai faktor keturunan, ada darah tinggi dan kencing manis, kita cuba elak daripada dapat kencing manis darah tinggi. Boleh ke elakkan? Boleh. Bagaimana? Lifestyle yang kita kata gaya hidup yang sihat, bukan makan sihat, tapi lifestyle. So macam mana kita tahu? So contohnya, kencing manis kita tahu, sekiranya anda obes, anda berisiko dapat kencing manis. Sekiranya makan kencing manis ini adalah kawalan gula dalam badan. Badan kita tak boleh nak handle gula. So kalau kita makan benda yang manis, makanan kita semua manis, so darah dalam badan kita pun akan jadi manis. So kita kena kawal pemakanan. Jangan makan benda yang manis. Minuman dah tentu, makan dah tentu akan jadi gula. Janganlah minum gula. Janganlah minum benda-benda yang manis. So tekanan darah tinggi, punca utama garam, masin. So jangan makan benda yang terlalu masin. Di samping kita buat pemeriksaan secara berkala lah. Kita check. Sekarang ni kita boleh beli mesin blood pressure dekat rumah, beli dekat farmasi. Dan zaman sekarang semua kita order online, belilah satu blood pressure cuff, check dekat rumah. Kalau lebih daripada 130, 80, 140, dan kita cuba amalkan dulu bagi mengelak supaya darah tinggi, tekanan darah tak tinggi. Untuk kurangkan makan benda yang masin, benda yang garam, dan sekiranya tinggi juga jumpa doktor untuk berbincang sama ada perlu atau tak perlu start ubat untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Sekiranya sekarang ni pun ada tempat cek gula kan. So kalau kita cek gula tu tinggi dan kita buat pemeriksaan lanjut dengan doktor, dan dia akan pastikan kita ada kencing manis ataupun tidak. Dan sekiranya ada, tak semestinya kena makan ubat dulu. Kita boleh counselling dengan daripada pakar pemakanan, dietitian, bagaimana pemilihan makanan yang betul. Doktor cerita sikit, dalam pengalaman doktor, ada orang yang dapat kencing manis gula sampai 20 lebih. Badan jadi kurus, 20, taraf gula dalam badan normal. Kalau untuk fasting, dia kena kurang daripada 5.6. Kalau 7 ke atas dah dikira diabetes. Ini 20 lebih. Dan selepas sesi counselling, lepas kita start ubat, gula terus elok. Dan tepat ubat pun dikurang-kurangkan, tinggal satu jenis saja. So hairan macam mana begitu tinggi daripada 20 hingga ke rendah. Bila doktor tanya macam mana boleh jadi sebelum ni tinggi sangat. Doktor, sebelum ni saya makan kacang 2 mangkuk. Minuman ialah minuman yang bergas saja. Kalau minum adalah minuman Coke, Sprite, minum air biasa. Itu sebenarnya adalah realiti di masyarakat kita. Minuman kena manis, kalau beli kena yang manis kan. Kalau beli air yang tahu, rugilah. Makan benda macam yang itulah gaya hidup. Dan di pengetahuan umum, mungkin anda yang mendengar ni kita health conscious, sebab tu dengar
Dr. Beliti ni kan. Tapi kalau misalnya orang yang di luar sana yang tak kisah pasal kesihatan, memang tak tahu pun. Tak tahu yang apa benda gula merah, makan benda tu adalah satu benda yang tak baik untuk kesihatan. Ada orang yang memang minum dia memang minuman bergas saja, tak minum benda lain. Kalau minum bahaya. Minuman bergas sahaja tu bahaya. bahaya Okay. sebab itulah Gula lah. Sebab gula tinggi Okay. So yang dekat rumah sana tu jaga pemakanan betul-betul. Sebab kita tak sedar habit kita makan selama ni tu punca kepada kita nak ke arah satu penyakit. Bila satu penyakit tu kalau dia bawa ke penyakit lain, itu yang kita pula yang sakit tu. So sebelum berjangkit-jangkit penyakit kita ni, kawallah dari awal. Okey, doktor, untuk sakit buah pinggang ni, ada ke kanak-kanak yang kena dari macam awal bawah 12 tahun, ada ke yang kena buah pinggang, sakit buah pinggang? Dan apa, macam doktor sendiri kot ada experience kan, apa punca yang diorang kena sakit buah pinggang ni? Ada kanak-kanak ada penyakit buah pinggang yang kronik dan ada juga, tapi kebanyakannya disebabkan oleh penyakit radang buah pinggang ataupun kalau di peringkat yang baby lagi, kebanyakan disebabkan oleh congenital ataupun disebabkan waktu dia lahir tu dia ada dalam pembentukan buah pinggang dan dia punya tube ureter tu ada yang berlaku penyempitan, ada yang dipanggil vesicoureteric reflux. Ini semua congenital. Kadang-kadang di dalam kandungan lagi dia orang nampak dah dia punya saluran dalam tali ureter dia daripada buah pinggang ke pening kencing tu bengkak. Ini akibat daripada pembesaran masa dalam kandungan lagi. Dalam budak-budak umur antara 5 tahun ke 12 tahun berlaku keradangan buah pinggang, panggil glomerulonephritis. Ini penyakit yang saya sebut tadi, khusus kepada buah pinggang. Penyakit ini disebabkan oleh immune system dalam badan. Badan seorang tu dia melawan buah pinggang dia sendiri. Sekiranya tanda-tandanya budak tu kebengkak, kaki bengkak, kencing berbuih, dan bila jumpa doktor kita buat pemeriksaan air kencing, ada protein yang tinggi di dalam air kencing. So buah pinggang ni dia penapis darah. So bila protein tu sepatutnya yang keluarnya hanya air kencing. Air kencing ni dia ada bahan kumuh lah, urea. Tapi dalam air kencing dia tu ada banyak protein. Ini akibat daripada kebocoran berlaku dekat buah pinggang disebabkan keradangan di dalam buah pinggang. Radang tu bahasa Melayu lah. Bahasa Inggeris dia panggil inflammation, atau bahasa sains dia panggil glomerulonephritis. Ada penyakit-penyakit yang khusus lah. Dipanggil minimal change disease, FSGS. Dan benda ni ada rawatan dia, dirawat oleh pakar kanak-kanak nefrologi, dan kita bagi ubat untuk meredakan keradangan. Jadi sekali kalau ada tuan-tuan perempuan yang ada anak-anak kecil yang ada masalah buah pinggang, jangan risau, kita ada pakar buah pinggang, kanak-kanak yang akan merawat anak-anak ni. Dia ada rawatan khusus dan boleh dirawat, insyaAllah. Kalau macam percentage untuk anak-anak kena penyakit buah pinggang tu tinggi tak kalau macam pemakanan dia tak, ibu bapa tak kontrol? Okey. Pemakanan, berkaitan dengan pemakanan dan sakit buah pinggang ni, dia tidaklah begitu direct. Macam saya cerita tadi lah, penyakit yang tiga serangkai. Tahu tak penyakit tiga serangkai? Sakit jantung, kencing manis, darah tinggi. Kurang tepat. Kurang tepat. Tiga serangkai merujuk kepada tiga penyakit yang ibu kepada penyakit, iaitu kencing manis, darah tinggi dan kolesterol. Oh, kolesterol. So tiga ni, kencing manis, darah tinggi dan kolesterol tinggi. Ini adalah orang Melayu panggil lah ibu penyakit. Bukan ibu duit, ibu penyakit.
Kenapa? So kalau kencing manis, gula tinggi, blood pressure ataupun tekanan darah tinggi, tekanan yang tinggi dan kolesterol tinggi di dalam saluran darah. So, saluran darah kita ni, dalam badan kita ni ada saluran darah. Kalau dia besar saluran darah, ada dekat sini, ada dekat jantung, dan ada di sekecil-kecil saluran darah. Okay? Dan dalam saluran darah ni ada darah. Dan dalam darah ni, kalau darah tu manis, dipanggil kencing manis. Kalau pressure ataupun tekanan di dalam saluran darah tu tinggi, dipanggil tekanan darah tinggi. So kalau kolesterol tinggi, kolesterol lah. So penyakit ni menyebabkan kerosakan pada saluran darah. Penyakit kerosakan saluran darah. Dia panggil aterosklerosis. Dia mengeras, menyempit. Dan saluran darah ni di merata badan kita, di mata, pergi ke otak, pergi ke paru, pergi ke buah pinggang dan saraf. So kalau tak dikawal penyakit tiga serangkai ni, ia akan membawa pada penyakit ni organ. So kerosakan pada buah pinggang, kerosakan pada jantung, kepada otak, mata dan saraf. Jadi kalau nak balik pada soalan tadi, kalau kaitan pemakanan anak-anak kita dan penyakit kronik, penyakit buah pinggang terutamanya, penyakit lain, adalah sekiranya mereka pada awal kita didik dengan pemakanan yang sihat dan seimbang, mereka tidak jadi obes, walaupun ada faktor keturunan, dapat dielakkan daripada dapat kencing manis ataupun darah tinggi. Dan kalau dah memang ada faktor keturunan, ada orang memang faktor keturunan high kolesterol. Jadi peringkat awal kita dah kontrol pemakanan yang kurang berlemak, kurang kolesterol, dan sekiranya kita tahu ada, macam saya kata tadi, kalau kita dah tahu kita ada faktor keturunan, daripada awal lagi kita dah pergi buat pemeriksaan dan dapatkan rawatan awal supaya kita hidup sihat untuk jangka masa yang lebih lama, supaya badan kita tidak rosak akibat daripada tiga serangkai tadi. So jadi anak-anak kita dia bukannya bukan dia direct, dia indirect. Sekiranya dia orang sihat, dia tidaklah akan menyebabkan kerosakan buah pinggang itu daripada penyakit darah tinggi dan kolesterol. Saya ada seorang sakit saya. Jadi seorang kanak-kanak yang berumur 12 tahun mempunyai penyakit kronik, darah tinggi, gout dan obesiti. Kita bayangkan dan mempunyai faktor keturunan yang tinggi, berisiko tinggi. Kita bayangkan berapa tahunkah kanak-kanak ni akan terpaksa mengalami masalah ni, dan sekiranya tidak dikawal akan mengalami penyakit kronik yang lebih awal. Jadi setelah menjalani sesi kaunseling, penerangan berkenaan penyakit ni dan sokongan daripada maknya, adik ni berubah dengan berubah cara hidup. Dia menjadi seorang yang conscious pasal pemakanan dan image badan, kawal pemakanan, membesar menjadi seorang yang slim, yang tidak obes, pemakanan yang baik, dan tekanan darah dia, berat badan dia turun. Dan bila berumur 18 tahun, daripada 6 tahun doktor follow up dia, umur 18 tahun, menjadi seorang yang tidak lagi obes dan tidak lagi timbul masalah ada gout dan sebagainya. Dan sekiranya dia kekalkan gaya hidup sebegini, insyaAllah dia macam seolah-olah tidak ada penyakit kronik macam ni lah. Tapi saya rasa ini agak satu benda yang berjaya, sebab untuk di peringkat kanak-kanak ni, terutama pada umur remaja macam ni, agak susah untuk kita nak fahamkan tentang pengawalan pemakanan dan pengambilan ubat. Orang dewasa pun tak faham, apatah lagi kalau yang remaja ni. So the challenge ataupun cabaran kita ibu bapa pada umur macam anak-anak ni adalah pastikan mereka faham, kita kena memberi penerangan dan memahami Islami dia punya perasaan, dan bersama-sama kita bagi frequent tunjuk ajar dan kaunseling supaya dia orang berubah cara gaya hidup. Itu yang saya dapat sharekan lah. Satunya, sekiranya
dia kita tak ambil peduli, sekiranya ibunya tidak mengambil peduli tentang kesihatan dia, saya percaya dia akan jadi seperti arwah ayahnya yang dapat serangan jantung pada umur yang muda. Okey, jadi ibu bapa jangan terlepas pandang kesihatan anak-anak. Yelah, sebab selalu kita menitik beratkan orang-orang yang dewasa lah macam mudah mendapat penyakit. Tapi sebenarnya anak-anak tu dari kecil kena jaga pemakanan, diorang punya lifestyle kan. Jangan sampaikan dari kecil dah terbiasa, bawa ke besar boleh menjejaskan diorang punya kesihatan. Alright, doktor, untuk sakit buah pinggang, pesakit akan buat dialisis kan, diorang akan buat cuci darah lah kan setiap minggu. Saya cuma tertanya-tanya lah, orang yang sakit buah pinggang ni, diorang punya buah pinggang still ada walaupun ni, ataupun dibuang ke? Okey. Kalau doktor tanya satu soalan boleh? Boleh. Macam salah je soalan saya tadi. Kalau biasanya orang ada 2 buah pinggang. Kalau ada satu buah pinggang, Zira rasa dia kena menjalani rawatan dialisis tak? Satu je buah pinggang. Tak, sebab ada kes kita boleh sumbang kita punya buah pinggang satu kan. Tepat sekali. So, buah pinggang boleh berfungsi walaupun hanya ada satu saja. Kita tepatnya ada 2 buah pinggang. Tapi kalau satu rosak, masih lagi boleh berfungsi. Dan buah pinggang ni dia ada peringkatnya, peringkat kesihatan buah pinggang lah, tahap dia. Kita ada 5 peringkat sebenarnya. Peringkat pertama, kedua, 3, 4 dan 5. Peringkat ni kita bahagikan berdasarkan kepada peratusan fungsi buah pinggang. Dia ada peringkat dia lah. Soalan peringkat pertama berapa persen, kedua berapa persen, dan peringkat yang kelima, bila fungsi buah pinggang kurang daripada 5%. 15%, maaf. Jadi walaupun dia peringkat kelima, dia bukannya totally lost. Dia masih ada lagi, masih lagi boleh kencing. Cuma tidak cukup untuk nak menampung badan dia. Jadi kita buat rawatan dialisis. Dialisis ni adalah mengambil alih tugas buah pinggang. So walaupun buah pinggang tu dah rosak, dia rosak tapi bukanlah total loss. Dia masih ada lagi dalam 10%, tapi tak cukup. Jadi dialisis ni kita untuk menampung kekurangan buah pinggang tu dari segi fungsi dia. Bila dia rosak, perlu tak kita buang buah pinggang tu? Tidak. Sebab buat pembedahan ni, untuk melakukan pembedahan, dia melibatkan kena bagi bios, kena bedah. So bagi bios dan bedah tu berisiko. Dan jadi kalau kita buat sesuatu yang tidak memberi manfaat dan ada risiko, kita tak perlulah. Jawapan ringkas je, tak perlu. Dan tak perlu, kecuali buah pinggang tu mendatangkan mudarat. Contohnya buah pinggang tu dia ada nanah, dia ada batu karang dan menyebabkan ada nanah. Jadi si pengidap batu karang ni ada batu karang di dalam buah pinggang yang menyebabkan buah pinggang dia rosak dan ada nanah di situ. Jadi selagi kita tidak buang nanah tu, dia akan dapat demam dan tekanan darah rendah. Jadi ada pembedahan yang untuk membuang buah pinggang pada waktu itulah, ataupun buah pinggang tu dia ada ketumbuhan. So kalau kita biar, dia akan merebak. Jadi kita kena buang buah pinggang tu. Tapi secara umumnya bila buah pinggang rosak, tidak ada pembedahan untuk nak buang buah pinggang. Okey. So doktor, untuk orang yang derma buah pinggang pula, kan diorang akan ada tinggal satu je lah buah pinggang diorang. So ada impact tak untuk masa akan datang benda ni? Kira macam okey. Sebelum ini kita bercerita berkenaan dengan pemindahan buah pinggang. Sebelum pasal penderma tu, doktor nak beritahu, sekiranya anda mengalami sakit buah pinggang, kegagalan buah pinggang peringkat akhir, peringkat kelima, kita kena ambil alih tugas buah pinggang sebab buah pinggang dah rosak. Betul. Sebelum buah pinggang rosak, kita kena ambil alih tugas buah pinggang. So dia ada 3 cara untuk nak mengambil alih. Pertama, pemindahan buah pinggang. Kita dapatkan buah pinggang daripada luar. Kita
orang lain dermakan, kita ambil ya. Sama ada tu orang tu masih hidup ataupun orang yang dah mati otak lah, brain death. Jadi sebab accident, jadi kita ada, ataupun kita dapat daripada ahli keluarga kita yang mendermakan buah pinggang. Dua, cucian menggunakan air. Kita guna kaedah air atau dipanggil peritoneal dialysis. Kita masukkan air dalam perut, air itu mencuci perut kita, dalam badan kita. Lepas tu kita buang air itu seolah macam buang kencing. Dan ketiga adalah hemodialisis ataupun cucian darah. So darah tu dikeluarkan, masuk ke dalam tubing tu pergi ke filter tu membersihkan darah, tu darah yang bersih masuk balik. Okay. Di antara ketiga-tiga, yang paling superior, terbaik adalah pemindahan buah pinggang. So, yang ini yang terbaik. So dari segi maksudnya terbaik, maksudnya apa? Jangka hayat si pengidap tu. Jadi kalau untuk nak survive lama, pemindahan buah pinggang lah terbukti dari ketiga. Tapi sekiranya sebab masalahnya pemindahan buah pinggang ni pembedahannya tu tidaklah rumit mana, tapi nak dapatkan penderma proses tu. Jadi kita yang secara umumnya rata-rata orang terpaksa menjalani rawatan peritoneal dialysis ataupun hemodialisis. Okey, untuk transplant, untuk pemindahan buah pinggang sebagai penderma, seseorang itu akan dinilai terlebih dahulu. Anda betul-betul kita akan pastikan betul-betul sihat sebelum dibenarkan untuk menjadi penderma. Situasi dia begini. Saya seorang doktor, katalah ya, contoh Zira ada seorang adik-beradik Zira, saudara Zira ada sakit buah pinggang. Dan Zira nak bertindak sebagai penderma. Ada saudara you, adik you ada sakit buah pinggang, adik Zira ada sakit buah pinggang, dan saya menjaga dia untuk kesihatan dia. Doktor bertanggungjawab untuk jaga dia. Jadi doktor mestilah pilih rawatan yang terbaik untuk dia. So doktor adalah pemindahan buah pinggang. So sekarang ni Zira nak menjadi seorang penderma, berminat untuk menderma kepada adik. Kesian dekat adik, rasa kita rela berkorban nak mendermakan buah pinggang. Jadi sebagai seorang doktor, ada doktor lain yang melihatkan Zira, kita akan menjaga you punya kebajikan you lah. So sekiranya tugas doktor ni nak menjaga orang yang sakit, apatah lagi orang yang sihat. So kalau sihat, kita kena pastikan dia betul-betul sihat sebelum menjadi penderma. So apakah proses untuk memastikan dia sihat? Pertama, pastikan tidak ada, bila you menderma, you tidak ada risiko untuk mengalami kerosakan buah pinggang. So apakah risikonya? Kita dah tadi, kencing manis. Sekiranya ada kencing manis, memang akan kena reject, tak boleh jadi penderma. Sebab sekiranya hanya derma, anda ada satu buah pinggang, anda ada kencing manis, anda berisiko bermasalah risiko pada buah pinggang. Tekanan darah tinggi tak terkawal. Kalau setakat satu ubat kontrol, okey. Kalau banyak ubat kena makan untuk nak kontrol tekanan darah, tak boleh. Sekiranya ada penyakit keradangan buah pinggang, buat kita cek pemeriksaan air kencing, ada protein dalam air kencing, buah pinggang tu kecut, ada batu karang banyak, tak boleh. Tak luluslah sebagai seorang penderma, sebab kita khawatir sekiranya kita ambil itu, nanti si penderma itu akan mengalami kerosakan buah pinggang yang ada satu. Okay? Dan pastikan juga penderma itu safe untuk menjalani pembedahan. Jadi dia kena fit untuk menjalani pembedahan, tidak terlalu obes, tidak ada masalah kesihatan lain, tidak ada masalah jantung, masalah koronari jantung, fit untuk melalui pembedahan. Dan tidak lupa juga psychologically stabil. Tidak ada unsur paksaan, tidak ada unsur blackmail. Bukanlah anda ni dalam ada saudara, ada adik-beradik, dia yang mungkin paling tidak ada pelajaran misalnya, so dia menjadi penderma, ataupun dia mungkin ada dalam keluarga tu dia miskin ke, lepas tu abang kata nanti ambil kita cover dia punya
perubatan dan sebagainya. Itu tidak ada unsur-unsur beli, jual beli, tidak boleh. Itu doktor akan pastikan. Okay. So dengan kata lain, sekiranya sebelum menjalani sebagai penerima, sebelum anda menerima, kita akan buat penilaian anda sihat untuk menerima sebelum buat pembedahan dan juga selepas pembedahan. Dan selepas pembedahan, dia akan di follow up untuk akan buat temu janji untuk kita pantau tahap kesihatan seorang tu. Peringkat awalnya mungkin dalam sebulan, selepas pembedahan, lepas tu 6 bulan sekali untuk sepanjang hayat. Untuk pastikan dia tidak penyakit-penyakit yang boleh membawa masalah kepada buah pinggang. Itu adalah tanggungjawab doktor buah pinggang macam saya. Apabila seorang tu menderma, kita akan jadualkan supaya dia datang untuk regular check up. Okey, faham. Kiranya nak mendermakan buah pinggang tak semudah proses lah. Kita kena tengok kesihatan apa semua. Tapi tak susah juga. Yang susahnya doktor. Okey. Kita hanya ada niat yang baik, kita kita jumpa doktor mendapat penerangan dan kita luahkan kita punya keinginan untuk nak menderma. Jadi yang sama ada kita ni sesuai atau tidak, doktor sebagai seorang yang profesional akan dan menilai dari segi risiko kita mengalami boleh ataupun tidak. Dan doktor bagi tahu penilaian ni bukan setakat fizikal dan juga mental. Sama ada perpasaan, blackmail, semua kita akan pastikan tidak berlaku. So dia tidak susah sangat. Doktor bukan nak ceritanya, doktor cerita proses dari segi yang doktor lah. Bila kita akan pantau itu dan di samping tu kita akan pastikan juga darah si penderma dan penerima itu match ataupun tidak. Adakah risiko berlaku penolakan ataupun tidak. Tapi itu benda yang bukan tak boleh dibincangkan, tapi tidak perlu kita fikir berat-berat sangat sebab benda tu bukan yang kita punya. Okey, faham. Alright, doktor. Okay. Alright, so saya rasa kita pun dah sampai ke penghujungnya. Banyak ilmu yang kita dapat hari ini bersama doktor. Okay, so siapa yang sedang menonton, yang setia bersama kita di Facebook dan juga di YouTube tu, bolehlah share dulu video ni. Kita pun dah nak penghujung dah. Segala ilmu kita dapat ni, apa kata kita share supaya kita boleh berkongsi dengan orang lain. So tak adalah kita je yang tahu tentang info-info tentang buah pinggang. Kita dapat juga ilmu tentang kecil manis tadi kan. Macam-macam lah punca-puncanya buah pinggang tu macam mana kan. Alright, so dan juga dan ingatkan semula siapa yang tengah menonton dengan kita tu, lepas ni boleh pergi layari kita punya layari kita punya web, like kita punya social media untuk kita punya kontes bulan ini. Okay, alright, so doktor, terima kasih doktor sudi bersama kami hari ini. Doktor ada kata-kata akhir tak untuk penonton kita yang berada di rumah ataupun yang sedang menonton dekat office ke tu sekarang ni? Saya nak berpesan, sebenarnya saya menjaga, saya doktor perubatan yang menjaga buah pinggang, salah satu organ yang penting kalau kita tengok sekarang ni pusat-pusat dialisis berleluasa banyak dah. Dan kalau kita ni pun kita bersama-sama antara kita, mungkin ada saudara kita, kalau bukan kawan-kawan yang kita tahu ada menjalani rawatan hemodialisis. Sebenarnya dialisis satu benda yang baik untuk pesakit. Jangan kata dia tak baik, dia baik sebab dia mengambil alih tugas buah pinggang. Adakah kita tidak ada penyakit buah pinggang dalam 30 tahun yang lepas? Dulu tak ada dialisis center, adakah tidak ada penyakit buah pinggang? Tidak. Dulu cuma dulu kita tidak ada rawatan begitu. Mungkin bila ada sakit buah pinggang, dia tidak dapat teruskan dengan rawatan yang seperti yang ada sekarang. Wujudnya pusat-pusat dialisis sebab kita boleh menyediakan rawatan seperti itu. Tapi
bukanlah saya menggalakkan pesakit pergi buat rawatan hemodialisis, dan beritahu bahawa dialisis ini adalah sebagai satu jenis rawatan untuk mengambil alih tugas buah pinggang yang rosak. Dan untuk bagi mengelak kita mengalami penyakit gagal buah pinggang, kita kena tahu secara fakta apakah punca dia. Dan kita sembang-sembang tadi yang doktor kupaskan tadi, kita kena tahu fakta dia. Punca utama adalah kencing manis. Saya boleh cakap pasal benda-benda lain, tapi fakta dia adalah kencing manis dan darah tinggi. Yang ini berkaitan dengan keturunan, tapi walaupun keturunan, dia boleh diubah dengan gaya hidup, pemahaman, pemakanan yang bersih, dan gaya hidup dan pemeriksaan yang berkala. Dan kita tadi cakap berkenaan dengan makanan sihat, kita memang semua kita nak ambil sesuatu, kita makan sesuatu, kita buat sesuatu untuk mestilah untuk nak sihat, tapi kita pastikan ada benda itu betul-betul bermanfaat untuk kita ataupun atas dasar sentimen saja. Ya. Selain daripada itu saja saya harap yang mendengar ni semua, saya pasti adalah orang yang concern pasal kesihatan dan satu benda yang baik ya. Okay, itu saja daripada saya. Terima kasih kerana menjemput saya rancangan hari ini. Medik keluarga. Alright. Okay, so betul macam doktor cakap, sekarang ni pun kalau ikut dalam family saya, ada 2 orang yang sedang menjalani cuci darah tu lah, dialisis kan. Mak saudara saya dan ayah saudara saya. So kita pun nak kata kita tak tahu tentang benda ni pun, maybe ada di antara kita yang kawan-kawan ataupun saudara mara macam doktor cakap kan, yang kena dialisis kan, yang kena sakit buah pinggang. So nak kata sekarang ni kita tak cakna tentang sakit buah pinggang, sebenarnya kita tahu tapi mungkin tak lebih mendalam. So dengan apa yang info doktor cakap hari ni, sedikit sebanyak dapat orang kata menambah ilmu, bagi kita tambah ilmu tentang sakit buah pinggang ni sendiri dan macam mana kita nak elak daripada benda ni berlaku dekat dalam circle kita juga. Kan orang kata mencegah lebih baik daripada mengubati. Gitu. Okay, so sekali lagi terima kasih kepada doktor sudi berkongsi dengan kami hari ini, dan juga kepada semua followers yang sudi dari awal sampai habis ni setia dengar apa yang doktor cakapkan, apa yang doktor berinfo kepada kita semua, supaya apa yang ilmu yang doktor bagi hari ini diberikan macam mana kita kata dapat dimanfaatkan bersama. Alright, so saya rasa sampai sini saja Medik Keluarga. Nak tahu apa topik kita next, nanti kita tengok. Okay, alright, so terima kasih semua. Assalamualaikum, bye.